Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, berita yang menggempakan sahabat semua. Ini dia jawapan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu berkaitan dengan isu penjanaan politik berkaitan dengan penjanaan judi politik. Yang mana beberapa hari lalu kenyataan Azalina Othman itu diputar-belitkan, disalahertikan oleh pihak pembangkang sehingga ada di antara pemimpin-pemimpin PAS yang menggesa kononnya PN difitnah dan mereka menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan kenyataan daripada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dan juga Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua yang kononnya mereka difitnah dan mereka sedang mempertimbangkan untuk menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oh, itu antara kenyataan mereka, sahabat-sahabat semua. Namun berlainan pula dengan jawapan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana katanya kalau PN mau saman silakan. Jadi sahabat semua, kita mau tunggu, kita mau lihat siapakah yang bakal menggigit jari kerana apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri dalam kenyataan. Apabila ditanya oleh wartawan hari ini, beliau menjawab bahawa Anwar jawab PN silakan, tapi saya tak buat kenyataan tanpa asas, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu antara kenyataan Datuk Seri yang menyatakan bahawa segala kenyataan yang dilakukannya itu semuanya berasas dan tidak hanya dilakukan semata-mata untuk tujuan politik, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya mau memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan soalan daripada wartawan berkaitan dengan ini dan jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar apakah yang dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Ini dia. Jadi sehari selepas didesak meminta maaf dan diberi kata dua, tidak ada tanda-tanda Anwar Ibrahim akan melayan tuntutan dibuat oleh Perikatan Nasional berhubung kenyataannya yang mengaitkan parti itu dengan syarikat judi. Itu antara kenyataan Datuk Seri yang sebenarnya sedikit dipolitikkan oleh ahli-ahli politikus, khususnya daripada pihak pembangkang hari ini. Jadi hari ini Perdana Menteri dengan bertegas dia tidak membuat sebarang kenyataan jika ia tidak disertakan dengan asas. Pada masa yang sama, Datuk Seri Anwar meminta PN, Perikatan Nasional, membaca dengan teliti kenyataan yang dikeluarkannya sebelum ini. Baca kenyataan lengkap katanya, saya baru ambil tindakan. Tapi kalau nak bawa terus untuk tindakan undang-undang, silakan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak keluar kenyataan kalau saya tiada asas. Itu kenyataan Datuk Seri. Katanya kepada pemberita selepas melancarkan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Jadi terdahulu ahli Parlimen Tambun itu ditanya mengenai reaksi PAS dan Bersatu berhubung tuntutan mereka yang mahu untuk Datuk Seri meminta maaf ekoran penjelasan diberi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman di Dewan Rakyat pada hari kemarin. Jadi sahabat semua, ini antara yang berlaku berlaku semasa sesi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditanya berkaitan dengan perkara ini. Dan sebenarnya Datuk YB Azalina juga membuat kenyataan bahawa jawapan yang diberikannya itu diputar-belitkan oleh pihak pembangkang oleh pihak pembangkang hanya kerana mereka mencari isu untuk dimainkan kerana kononnya Datuk Seri menfitnah seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya dalam kenyataan beliau itu ada asas untuk beliau membuat kenyataan seperti itu, bukan hanya suka-suka untuk membuat. Itu hanya jawapan yang diberikan oleh YB Azalina itu adalah jawapan bagi pihak daripada ISPRM yang menganggap perkara ini sebagai umum. Jadi buat masa sekarang ini belum ada kertas siasatan dilakukan. Tapi Azalina menyatakan kerana kenyataannya itu disalaherti oleh pihap pembangkang, malah ada mereka beranggapan tiada siasatan atau digugurkan. Tapi sebenarnya tidak. Kes itu ataupun perkara ini tidak pernah dihentikan siasatannya maupun digugurkan seperti mana yang dinyatakan oleh YB Azalina, sahabat-sahabat semua. Jadi jika benar pihak Perikatan Nasional mahu untuk meneruskan saman mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan senang hati mempersilakan mereka-mereka ini untuk membuat saman. Jadi bagi saya
Kalau saman itu dilakukan, ini memudahkan ya Datuk Seri Anwar untuk menjawab di mahkamah. Ya, seperti mana ini dinyatakan, dia mempunyai asas, dokumen dan sebagainya. Tapi kalau melalui SPRM dia akan mengambil masa mungkin tahun hadapan 2024 baru akan ada baru dibicarakan atau sebagainya. Tapi kalau mereka buat saman, lalu dibicarakan di mahkamah, itu akan menjadi perkara-perkara yang akan lebih dipercepatkan lagi. Jadi siapa sebenarnya, beranikah geng sapu bersih ini ataupun abakau ini untuk membuat saman, meneruskan tindakan saman itu seperti mana yang dinyatakan oleh Muhyiddin sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Itu dia persoalannya. Jadi sampai di sini saja, tapi sebelum itu sahabat semua jangan pergi dulu, sebab saya mau kita menonton ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu padu. Memang terbaik apa yang dinyatakannya dalam kenyataan ini adalah satu kenyataan yang memang satu yang sangat padu. Lama sudah saya tidak mendengar bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ucapan yang begitu berapi, ucapan yang begitu garang sekali, tapi hanya penuh dengan intipati poin yang terbaik untuk kita saksikan bersama. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin kita menonton bersama-sama video dan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dalam majlis pesta buku antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih tetamu kehormat, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Saudari Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, Saudari Lim Hui Ying, Malam Menteri Pendidikan, Saudara Khair Nagriun, Gusi Kuasa Pengelola Pesta Buku Kebangsaan, dan terutama Kang Jianchu, Malam Menteri Republik Rakyat Cina, Datuk Dr. Rashidah dari Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak, dan terutama Duta Besar sastrawan negara dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita menyaksikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 dan saya ucap tahniah pertamanya kepada pengunjung-pengunjung yang begitu semangat dan ramai. Pesta buku tidak akan berhasil atau berjaya tanpa penyertaan saudara. Jadi yang ada wang beli, yang tidak ada tengok, tapi sebaiknya curi-curi baca cara halal. Dan penganjuran buku, pesta buku kita anggap satu penganjuran yang penting, dan lebih-lebih lagi kerana tahun ini diperkenalkan beberapa konsep baru. Tentunya kerjasama Kementerian Pendidikan sangat kritikal, penting. Tahniah dan terima kasih kepada KSU, KDP, seluruh keluarga Kementerian Pendidikan. Tetapi Majlis Buku Kebangsaan kali ini dapat penyertaan besar, delegasi yang besar daripada Republik Rakyat Cina, dan ini menunjukkan suatu kesetiaan, persahabatan yang meningkat di antara kita dan negara Cina. Seperti sudah tahu, baru-baru ini saya sempat melawat negara Cina atas undangan kerajaan Cina, dapat mengadakan pertemuan Xi Jinping, Premier Li Qiang, dan baru-baru ini kita ada kehadiran daripada pengurusi National Assembly, maknanya sudah meningkat kegiatan dari segi pelaburan, dari kerjasama di antara dua negara. Dan ada pelaburan besar daripada syarikat Geely Proton. Sekali lagi terima kasih kepada saudara Perdana Menteri dan seluruh delegasi Cina yang besar. Dan di samping itu kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Negeri Sarawak yang telah diangkat sebagai negeri pilihan dalam keluarga, sementara kita menganjurkan PBA KL. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian,
budaya membaca ini budaya iqra. Budaya iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sebati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Perubahan yang dikatakan Melayu baru, Melayu moden, itu sebelum lagi Gutenberg pencetakan adalah tradisi ilmu atau apa yang pernah disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas sebagai tradisi akliyah. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Jadi sementara ada medsos, media sosial, saya tak boleh pertikai kepentingannya, tetapi percayalah, kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniyah, manusia yang ada nilai, manusia yang ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Kalau menjadi seorang warga negara yang sihat dan mau angkat martabat negara ini, caranya bagaimana? Membaca. Mau jadi seorang muslim yang baik, bukan sekadar walak tak tentu arah. Dia kena dengar, dia kena membaca, dia kena menilai. Baru boleh menjadi seorang muslim atau muslimun hakikiyun. Menjadi seorang pejuang Melayu, bukan sekadar menonton, bukan sekadar menghimbau pandangan atau menjerit slogan-slogan. Membaca dan memahami apa dia kekuatan budaya Melayu itu sendiri, sastranya, karya budayanya, karya ilmunya yang pelbagai. Kalau menjadi seorang pakar ekonomi, pakar sains, teknologi, mesti dengan kekuatan ilmu. Ada orang bicara kata dalam period digital dan AI, pahaman ilmu yang meluas itu tidak diperlukan. Itu satu pahaman yang salah. AI itu rekaan manusia. Kekuatan dan keupayaan AI menguasai berdasarkan input yang kita beri dengan ilmu yang ada pada manusia. Dan AI itu dalam kekuatan teknologi tidak boleh meletakkan nilai. Dia tidak tahu yang buruk dan yang baik. Dia tidak tahu yang ma'ruf dan yang mungkar. Dia tidak tahu akidah dan akhlak. Sebab itu kekuatan membaca harus ditekankan. Dan oleh kerana Menteri Pendidikan ada dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan ada, dan saya juga seru kepada pendidik dan ibu bapa, mesti tekankan budaya membaca dari awal. Kelunturan semangat membaca ini sudah berkembang. Luntur minat membaca. Dengan permulaan suatu perubahan sejak 90-an dengan media sosial ini. Dulu semasa saya Menteri Pendidikan, saya pernah sebut tentang karya Alan Blue, The Closing of the American Mind. Tertutupnya pemikiran Amerika Syarikat kerana hilangnya semangat dan budaya membaca, menutup pemikiran mereka, merasakan yang luar itu tidak penting dan memandang hina dan rendah kepada faham yang lain, dan tidak merasakan perlu untuk menimba ilmu. Masalahnya sekarang, penyakit itu kadang-kadang sampai ke kawasan wilayah kita. Sebab itu saya nak desa secara serius, negara ini harus diangkat menjadi negara madani, yang ada ilmu, yang ada nilai, yang ada ihsan, yang ada rahmah. Dan semua itu boleh dipupuk melalui semangat membaca, menimba ilmu. Semalam kita ada dua tokoh besar, ilmuwan dan ulama besar dunia. Ali Jummah, mantan mufti Mesir, dan Habib Umar Hafiz,
dari Yaman. Dengan ilmu mereka, pendekatannya lebih hikmah, lebih bijak. Agama itu diterap dengan ilmu, kasih sayang, toleransi, hormat menghormati. Tetapi bagi yang dangkal ilmu, yang ilmunya sejengkal, ilmu itu disebarkan dengan menghukum, tanam kebencian, menghina orang, mencerca atas nama agama kerana kefahamannya cetek dan dangkal. Anak muda mesti bangkit dengan ilmu, bangkit dengan kesedaran, bangkit dengan semangat menyelamatkan negara kita sebagai negara besar, insyaAllah. Bermula dengan kekuatan ilmu, kekuatan membaca dalam semua bidang. Jadi ini saya anggap sebagai cabaran besar kita. Saya terharu, tertaniah kepada rakan-rakan penganjur Ain dan keluarga di majlis buku kebangsaan ini. Kerana apa? Dalam sejarah negara Malaysia dan puluhan kali dianjurkan pesta buku antarabangsa, inilah pesta yang paling berjaya kerana kehadiran anak-anak muda. Dan kalau tanya saya, Anwar, kamu nak salute kepada siapa? Saya nak salute pada anak-anak muda yang berkunjung di sini. Apa maksud pesta buku? Maknanya ambil kesempatan, teliti, kaji penerbitan yang ada dalam semua bidang. Bidang khusus saudara ekonomi, saudara juga lihat teknologi, IT, Islam, agama-agama lain, falsafah, sastra, budaya. Minat saudara sastra, tumpu bidang sastra. Tengok karya bidang ekonomi, bidang politik, bidang sains, falsafah, baru jadi manusia unggul yang punyai kefahaman yang lebih luas. Ini baru jadi manusia. Kita kata manusiawi atau karamah insaniyah itu kerana keupayaan kita memahami satu bidang yang lebih luas dan tidak bidang yang sangat khusus. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Ada satu cerita yang pernah saya sampaikan dulu. Sekarang ini orang berebut-rebut, naik pangkat, terima jawatan. Tapi kita kena ingat, tanggungjawabnya besar. Apa persiapannya? Zaman silam, bila Khalifah Harun al-Rashid menang tawan Romawi, Empire Rome, mau minta tebusan apa? Mau emas, mau perak, mau harta? Dia jawab, lebih utama buku, dan buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya budaya Arab dapat menguasai karya-karya dari Rom. Beda. Ada seorang khalifah mau mengangkat seorang tokoh ilmuwan dari Asia Tengah, dari Central Asia, mau angkat dia jadi Perdana Menteri. Dia jawab, boleh dengan syarat saya nak bawa buku-buku saya diangkat oleh 60 unta mengangkat buku-buku itu. Kalau tak boleh angkat, boleh lupakan jawatan Perdana Menteri. Saya lebih hormat dan pentingkan buku daripada jawatan itu. Ini budaya kita, budaya Cina. Itu terkenal dengan karya-karya besar. Dan negara itu boleh diangkat tamadunnya sehingga menjadi gergasi di bidang ekonomi kerana keutamaan yang diberikan dalam bidang pendidikan dan ilmu. Jadi kita, masyarakat Malaysia, jangan lupa, jangan pandang ringan. Ini bukan pesta biasa. Dan ucapan saya pada hari ini adalah ucapan merayu, memujuk, menyeru, mendesak
mengasah pemikiran anak-anak muda supaya tukar sikap kita dan mula satu budaya baru, budaya membaca yang bersungguh-sungguh di kalangan rakyat kita. Boleh? Betul boleh? InsyaAllah. Saya anggap itu sebagai ikrar dan janji. Coba. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan tahniah kepada pihak penganjur yang tekun menjalankan dan tidak memohon dana tambahan, walaupun saudara tahu bila kita berikan bantuan e-wallet dan dana buku kepada mahasiswa, itu maknanya yang tidak sendirinya seperti yang disebut oleh Kursi tadi, menggalakkan membaca dan begitu menghidupkan penerbitan buku terutama dalam bahasa Malaysia dan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Perancis. Itu tidak kira, tapi pastikanlah kita manfaatkan supaya kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu kita hidupkan, kerana ini negara Malaysia yang mesti dan wajib mempertabatkan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai bahasa kebangsaan tetapi juga bahasa ilmu di negara kita. Sekali lagi terima kasih yang di bawah dan di atas dan di gunung, kerana tekun mendengar dan menghadam. Dan ingat, yang saya nak pesan di sini ialah mulakan satu tradisi yang baik, ya. Di kalangan anak-anak muda mesti tanam semangat dan minat membaca dan menilai orang di antara lain selain dari akhlaknya adalah ilmunya dan minat membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik itu dia kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ucapan yang memang padu sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi saya boleh menangkap ya apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah supaya menyeru rakyat di luar sana untuk mulakan selera membaca. So dalam membaca kita mulai memperoleh ilmu, menilai orang, ya, membuat pemikiran yang waras, ya, khususnya di dalam negara kita hari ini yang kita lihat begitu ramai yang suka sangat menabur fitnah, menabur kebencian, menyemai hasutan sahabat-sahabat semua dengan ditambah dengan fitnah dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan anak-anak muda mempunyai pikiran yang kritikal, ya, berkaitan dengan isu supaya kita boleh melihat negara kita kembali menjadi Tiger of Asia dan menjadi negara yang lebih maju daripada sebelum ini. Jadi sahabat semua, terima kasih, itu pandangan saya, dan sekiranya sahabat-sahabat juga memberikan sebarang input, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, ya, apabila memberikan komen penuh dengan fitnah, hasutan dan juga kebencian. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.